Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 20 November bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Rakaman audio mesyuarat dikaitkan dengan 1MDB didedah pihak pendakwaan. Sultan Selangor syur hukuman lebih berat terhadap pesalah seksual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah melahirkan kebimbangan berikutan kes jenayah seksual seperti rogol bawah umur dan sumbang mahram yang semakin meningkat. Baginda turut mengesyorkan supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap pelaku jenayah seksual untuk memberi peringatan kepada masyarakat supaya menjauhi perbuatan keji itu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Sulit Baginda, Datuk Muhammad Munir Bani, kebimbangan itu dizahirkan Baginda selepas mendapati bilangan kes yang tinggi dibawa ke Lembaga Pengampunan Negeri Selangor membabitkan kes jenayah seksual seperti rogol bawah umur dan sumbang mahram. Datuk Muhammad Munir berkata Baginda amat risau dan berduka cita kerana ia mendatangkan implikasi negatif dan mampu meruntuhkan institusi keluarga serta moral masyarakat di Selangor. Titah Baginda, jenayah seksual yang semakin kritikal ini menyebabkan kesengsaraan kepada mangsa terlibat yang sepatutnya dilindungi pelaku. Jenayah seperti itu perlu dibanteras tanpa kompromi kerana ia boleh menyebabkan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat dan mewujudkan kebimbangan serta prasangka buruk terhadap keluarga mangsa. Baginda turut menyeru semua pihak supaya meningkatkan usaha untuk membendung jenayah seksual berkenaan melalui pendidikan, penguatkuasaan undang-undang dan menekankan nilai agama. Baik, beralih ke laporan Dewan Rakyat. Antara isu yang menjadi tumpuan pada sesi pagi tadi adalah kereta terbang yang bakal dipandu uji esok dan projek rumah mampu milik swasta untuk golongan sasaran. Turut dibahaskan langkah menerapkan nilai budaya, warisan dan adat dalam kalangan masyarakat. Untuk perkembangannya, kita terus ke Parlimen bersama rakan setugas Azrina Amir Hamzah. Silakan Azrina. Terima kasih Syahira. Di Seri Pentas, persidangan Dewan Rakyat pagi ini bermula lewat 2 minit apabila jumlah ahli parlimen yang hadir tidak mencukupi korum yang ditetapkan. Keadaan itu memaksa Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Muhammad Arif Mat Yusof mengarahkan bentara supaya membunyikan loceng sekali lagi bagi memberi peringatan kepada ahli parlimen supaya memasuki Dewan untuk menghadiri persidangan. Dan isu kereta terbang terus menjadi bahan sindiran oleh ahli parlimen pembangkang dalam sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof diasak supaya menjelaskan jenis kenderaan yang bakal dipandu ujinya esok. Nanti kereta terbang besok yang akan terbang ataupun drone. It's a drone lah. Kereta terbang. Apa? Walau apa pun Menteri saya... Pengangkutan kata drone. Drone. Saya menasihatkan menteri supaya pakai parachute. Dibimbangi apa-apa berlaku. Ahli Parlimen Jempol Datuk Salim Sharif sempat mengusik sebelum bertanyakan soalan tambahan kepada Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof. Tadi nampaknya ada soalan sampingan. Saya bertanggungjawab untuk memberi sedikit ilmu. Ya, semalam disebutkan oleh Pasir Salak minta izin yang Tan Sri Yang supaya kita ilmu orang yang berilmu nak mengajar juga kita tu ada ilmu. Saya ingat buat sesi khas lah. Buat penerangan kereta terbang ni. Sesi khas. Kereta terbang. Tak payah dalam ni lah. Ni tengok ni. Malu orang dengar kat luar. Nanti sekejap. Sesi khas kereta terbang. Malu sangatlah. Menteri tak faham kereta terbang kan drone. Kalau kita baca dasar keusahawan nasional, antara trust strategik kita adalah untuk membangunkan aviation dan aerospace dan juga air mobility. Call whatever you like dengan izin. Drone ke, kereta terbang ke, aerocar is all about air mobility. Isu dia yang Muhammad Menteri sekejap kata ini, sekejap kata itu. Tak betul. Nanti sekejap. Itu isu dia. Tidak. Masyarakat seluruh dunia tidak menggelarkan drone. Drone ni adalah flying dummy. Go to the internet. Flying dummy. Go to the internet. Flying dummy, yes. Yeah, the whole world says drone. Sekolah yang saya Apa pergi, menteri?
Tak beli daripada China ke, Muhammad? Sekolah yang saya pergi. Beli daripada negeri China apa tu? Aduh. Daripada China. Flying dummy. Tak adalah. Ataupun dipanggil unmanned Buka sekarang. vehicle. Betul speaker. Tan Sri suruh dia buka sekarang, tengok. Saya dah tengok. Dah saya tengok. dah bertanya kepada masyarakat yang mahu. Ni Menteri Pengangkutan kata semalam salah. it's not a car. Saya dengarlah dulu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof kemudian menenangkan Dewan dan meminta semua ahli parlimen hadir ke sesi uji pandu drone yang dijadualkan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah esok bagi mendapatkan penjelasan sebenar. Dasar kebudayaan negara akan dirangka sebagai garis panduan untuk mempertingkatkan lagi usaha mempromosi budaya masyarakat Melayu, Sabah dan Sarawak ke peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wan Cik berkata, dasar itu dijangka dilancarkan pada Mac tahun depan. Kita akan lancarkan dasar ini setelah mendapat kelulusan daripada pihak atasan. Sekarang ini masih lagi dalam peringkat permunian di kalangan dalam kalangan pakar-pakar yang ada. Kita mengambil kira asas-asas pembinaan negara bangsa seperti yang ada seperti di dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan yang diutarakan ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, langkah kementerian untuk menyuburkan warisan, adat dan budaya tempatan khususnya pada generasi muda. Tambahnya, dasar itu bakal digunakan untuk menangani hegemoni budaya asing di negara ini yang sukar dikawal kerana arus modernisasi dan kesan ledakan teknologi maklumat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah melancarkan 15 projek rumah mampu milik swasta My Home sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memastikan golongan miskin bandar berupaya memiliki rumah pertama. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata projek untuk tanah kerajaan pula tendernya akan dibuka selewat-lewatnya bulan depan. Ketika ini with the drive dengan pelaksanaan rumah mampu 1 juta yang telah kita janjikan dalam manifesto kita yang sudah memerlukan untuk membina 100,000 satu tahun, pihak-pihak swasta sekarang banyak menumpukan kepada pembinaan rumah mampu milik ini kerana mereka dapati bahawa dengan IBS sistem dan sebagainya sistem ini ataupun package ini lebih menarik ketika ini memandangkan ada keperluan untuk membina rumah mampu milik ini. Bandingkan ringgit Malaysia dengan dolar Amerika, 600,000 lebih kurang 143,000 dolar Amerika saja. Pengetahuan lain pun rendah kerana nilai ringgit. Sidang Dewan kini berehat seketika dan akan kembali bersidang pada jam 2.30 petang nanti. Kita kembali bersama Syahira di Sri Pentas. Terima kasih. Baik, terima kasih Azrina langsung dari Parlimen. Kita ke laporan seterusnya. Hari ketiga perbicaraan kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad 1MDB, Arul Kanda Kandasamy berhubung pindaan laporan audit 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mendengar rakaman audio mesyuarat yang dikaitkan dengan dakwaan pindaan laporan audit akhir syarikat yang didedahkan oleh pihak pendakwaan. Prosiding pagi ini diteruskan dengan saksi keempat pendakwaan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Sri Gopal Sri Ram sebelum itu menyerahkan pemacu kilat yang didakwa mengandungi rakaman audio mesyuarat berkenaan dan diperdengarkan di mahkamah. Tan Sri Ali mengesahkan suaranya dalam rakaman berkenaan. Beliau turut mengakui mempengerusikan mesyuarat terbabit dan mendakwa ia dilakukan atas arahan ahli Parlimen pekan itu yang mahu menyelaraskan mengenai laporan audit 1MDB. Tan Sri Ali turut mengenal pasti suara bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang, Pegawai Jabatan Audit Negara Saadatul Nafisah dan beberapa nama lagi. Mahkamah terdahulu diberitahu bahawa Tan Sri Ali dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang serta Arul Kanda menghadiri mesyuarat itu pada 24 Februari 2016 di mana keputusan dibuat untuk menghapuskan 4 isu daripada laporan audit berkenaan.
Ketika rakaman berdurasi kira-kira 1 jam 45 minit itu dimainkan, kedengaran bunyi pertengkaran. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan apa yang dibincangkan secara khusus kerana audio tidak begitu jelas. Hakim Muhammad Zaini Mazlan dan peguam dibantu oleh transkrip rakaman, sementara tiada transkrip disediakan kepada pihak media. Mahkamah ketika ini berehat selama setengah jam sebelum disambung semula. Pendengaran penuh untuk permohonan memindahkan kes rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN dihadapi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi ditetapkan 28 November ini. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Nurin Badarudin menerusi timbalan pendaftar Eliana Razali di Mahkamah Tinggi Shah Alam pagi tadi. Datuk Seri Zahid yang tidak hadir diwakili Peguam Aiman Abdul Rahman. Permohonan sepatutnya didengar di Mahkamah tengah hari tadi, namun Hakim berada di luar negara ketika ini. Bekas timbalan Perdana Menteri itu berdepan 40 pertuduhan menerima rasuah berhubung sistem VLN ketika beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. 31 Julai lalu, pihak pendakwaan memohon Mahkamah Tinggi untuk menyimak keputusan Mahkamah Session yang membenarkan permohonan Datuk Seri Zahid untuk memindahkan 7 pertuduhan bagi dibicarakan bersama 33 lagi pertuduhan rasuah berhubung VLN yang dihadapinya di Mahkamah Session Shah Alam. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan semula itu pada 28 Ogos lalu. Bank Muamalat Malaysia berharap akan memberikan tumpuan kepada segmen perusahaan kecil sederhana PKS bagi memperluaskan portfolio perbankan selain mengekalkan teras perniagaannya sebagai perbankan peribadi dan peruncitan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Khairul Kamarudin, portfolio PKS mampu memberi impak positif dari segi peluang pekerjaan dan ekonomi. On SME, definitely is something that we want to venture in. We've reorganized ourselves. What is interesting is with retail and SME, we are looking at digitalizing it as well. I think our focus moving forward is very much digital. Terdahulu berlangsung program kembali ke sekolah Bank Muamalat buat kali ke-7. Tambah Khairul, Bank Muamalat juga akan mencari beberapa rakan kerjasama untuk merealisasikan plan pendigitalan yang dijangka memanfaatkan segmen pembiayaan PKS. Sehingga akhir Mac 2019, jumlah pembiayaan kasar Bank Muamalat meningkat kepada 15.5 bilion ringgit daripada 14.9 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Baik, selain membantu meningkatkan pengalaman pembelajaran kanak-kanak, pilihan produk alat tulis yang tepat juga merangsang perkembangan otak dengan meningkatkan kemahiran motor halus mereka. Justru Faber-Castell tampil dengan produk yang merangsang minda bagi memberi peluang kepada mereka menunjukkan kreativiti serta mendorong ekspresi diri melalui seni. Sejak lebih 250 tahun, Faber-Castell sentiasa berinovasi bagi memastikan produk yang dihasilkan berkualiti tinggi dan dijamin selamat untuk kanak-kanak. Kempen Kembali ke Sekolah kali ini bertemakan Castle Heroes yang menampilkan watak kanak-kanak lelaki Bernard dan Cassandra untuk kanak-kanak perempuan. Kedua-dua watak ini bakal memberi inspirasi kepada kanak-kanak untuk menggunakan imajinasi mereka dalam mengatasi halangan dan cabaran dalam pembelajaran. 4 set Castle Heroes diperkenalkan, merangkumi set keperluan sekolah yang lengkap, set melukis termasuk 1 set kad lukisan kreatif, set pensel mekanikal dan pemadam. Tema tahun ini untuk Faber-Castell ialah Castle Heroes, dan dalam Castle Heroes ni kita ada 2 watak, seorang Bernard dan seorang lagi Cassandra, dan mereka dicipta untuk memberi inspirasi kepada kanak-kanak dan juga untuk menggalakkan mereka supaya menggunakan kreativiti mereka. Dan ini adalah selaras dengan objektif Faber-Castell untuk menggalakkan kanak-kanak membuka pandangan mereka dan lebih kreatif. Menambah pengalaman unik mewarna, Faber-Castell turut membawakan produk baru yang inovatif seperti buku mewarna realiti terimbuh atau augmented reality Colour to Life dengan Connectors Pen. Colour to Life adalah aplikasi digital yang pertama seumpamanya dihasilkan oleh syarikat alat tulis. Manakala My Colour Companion First Grabs Crayon dengan buku mewarna dihasilkan khusus untuk anak kecil berusia 3 hingga 4 tahun. Sempena pelancaran kempen ini semalam, Faber-Castell menaja bekalan alat tulis untuk setahun
tahun kepada Rumah Kebajikan Trinity Community Children's Home sebagai memenuhi program tanggungjawab sosial korporat CSR. Faber-Castell turut menganjurkan peraduan sport Snap and Win serta aktiviti mewarna dan bengkel kreatif takit di lokasi membeli belah terpilih seluruh negara. Jenama perasa Hellmann's meraihkan ketibaannya di Malaysia secara rasmi dengan melancarkan 3 variasi sos salad baru yang lazat. Roasted sesame, Smoky Thousand Island dan Smoky Caesar dicipta khusus untuk menambahkan keenakan rasa salad. Hellmann's salad dressing is unique because it is made with real ingredients. Because Hellmann's believes that for food to taste good, it needs to be made with real authentic ingredients. Now these flavors will be unique to this part of the world. You will not find them in very many countries because they have been created keeping the evolving palate of the Malaysian consumer, the evolving palate of the new generation and the Malaysian cuisine in mind. They are completely compatible with the Malaysian cuisine and they are here to make their dishes get that extra taste and make them a little extraordinary. Ini antara usaha Hellmann's untuk mengenepikan tanggapan bahawa makanan sihat seperti salad membosankan dan tidak ada rasa sekaligus menggalakkan pemakanan sihat. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 5,000 penduduk meninggalkan kediaman menjelang ketibaan taufan Kamagi yang dijangka melanda utara Filipina. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan, hujan lebat dijangka akan mengakibatkan limpahan air sungai dan menjejaskan kawasan rendah di wilayah Cagayan. Selain kediaman ditenggelami air, taufan yang membawa kelajuan angin 120 km sejam itu juga dijangka menyebabkan pokok tumbang. Puluhan jadual penerbangan domestik dibatalkan dan sekolah ditutup. Polis Indonesia menahan 71 individu dipercayai ada kaitan dengan rangkaian militan susulan serangan bunuh diri di Ibu Pejabat Polis Medan minggu lalu. Penahanan ini juga adalah langkah keselamatan awal menjelang perayaan Christmas dan Tahun Baru. Kesemua suspek ditahan di beberapa lokasi berbeza termasuk di Pekanbaru, Jakarta, Aceh, beberapa wilayah dan Pulau Jawa dan Medan. Pengebom dalam serangan 13 November yang dikenal pasti sebagai Rabiul Muslim Nasution sebelumnya telah berkomunikasi dengan seorang banduan militan di Tanjung Gusta, Medan. Isteri suspek telah ditahan susulan serangan itu. Baik, sistem pertahanan anti pesawat Syria menembak jatuh peluru berpandu yang dilancarkan dari pesawat perang rejim Zionis. Agensi berita sana melaporkan serangan bertali arus yang menyasarkan Damsyik dipintas oleh tentera Syria pada jam 1.20 pagi waktu tempatan. Serangan dipercayai dilancarkan dari ruang udara wilayah Lebanon dan Palestin. Semalam, tentera rejim Zionis mendakwa sistem pertahanan anti peluru berpandu negaranya telah memintas 4 roket yang dilancarkan dari Syria. Kira-kira 450 serangan roket dilancarkan minggu lalu dari semenanjung Gaza sebagai serangan balas susulan operasi tentera rejim sehingga mengakibatkan Komander Jihad Islam Baha Abu Al-Atta terbunuh.